Lepas beberapa ketika baru saya faham yang saya ni ada terlupa diri ni. Masa saya diberi impact yang sangat besar. Hai korang, jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okay guys, video kali ni ditaja oleh Mubi. Mubi adalah streaming service yang paling baru sekali yang ada di Malaysia. Banyak filem-filem menarik yang ada di Mubi. Kalau korang berminat, korang boleh pergi ke www.mubi.com/tokayah dan korang akan dapat percuma 30 hari. Mubi boleh ditonton bila-bila masa, di mana-mana. Apa kau tengah buat apa sekarang? Okey, Johan sekarang tengah syuting drama 26 episod. Okey. Arahan Haris Kadir. Haris Kadir. Okey. Jadinya lagi lebih kurang 10 hari dah nak habis syuting dah bang. Ini kira sambung lah ni. Sebab PKP hari tu dia stop sambung. kejap. Dia sambung balik. Ya. Okey. Aku datang ni nak tanya kau pasal ni lah sikit. Kalau kau boleh kongsi pasal apa kau punya perjalanan seni lah. Setahu aku kau first breakthrough kau filem Juana kan? Juvana. Drama Juvana. Juvana. Saya bang. Itu maknanya sebelum tu kau ada berlakon drama lain? Tak ada. Itu first time? Itu first time. Wow. Tahun 2011. Sebelum tu saya cuma pernah ada pengalaman kerja prop. Lepas tu buat ekstra sekali. Sekali buat ekstra. Pernah? Dengan pengarah yang sama. Dia bagi saya peluang buat ekstra berdialog. Lepas tu pengarah yang sama juga minta saya datang casting. Terus saya dapat watak yang agak besar dalam Juvana. Dan saya pun tak sangka saya bersama dengan geng yang sangat-sangat membantu. Ya. Sebab waktu itu apa dia punya circle aktor dia waktu tu sangat membantu. Saya rasa betul. Okey, sekarang kita pergi ke Juvana lah. Okay, sebab Juvana ni kau tahu tak sekarang dah main kat Mubi.com. Sekarang ada kat Mubi dekat streaming service lah. So dia ditayangkan. Mubi ni banyak lah dia ambil filem-filem lama ni dia tayang balik dekat platform dia. Aku interview ni pun ada kaitan dengan filem Juvana tu jugalah. Johan pun tak tahu dia ditayangkan dekat movie.com. Dia orang tak bagi tahu lah aku. Kau di offer untuk bawa watak tu dengan macam mana caranya? Sebab sekarang kita tahu kan orang tengok dekat Insta Famous. Dulu mana ada lagi? Dulu tak ada benda tu. So macam mana proses kau? Walaupun saya memang bersungguh, saya tetap melalui proses macam orang pergi interview bekerja lah. Saya kena pergi casting. Saya pergi casting, kemudian saya disaring oleh producer dan akhirnya barulah saya dapat peluang bersama dengan mereka-mereka yang saya anggap pelakon-pelakon yang hebat lah masa tu. Jadi bukan sesuatu cara yang mudah. So kau pergi audition tu dipanggil ke atau memang kau nampak macam dia orang buat audition terbuka kau just pergi? Saya dipanggil. Kau dipanggil. Tapi sebelum tu saya memang kebetulan kakak saya dalam industri berkawan dengan pengarah tersebut, pernah bekerjasama dengan pengarah tersebut. Jadi daripada situ saya ada peluang untuk masuk bekerja. Masa tu saya bekerja sebagai propman sahaja. Jadi daripada situ saya tunjuk kesungguhan yang saya teringin nak jadi pelakon. Pengarah yang sama buat Juvana? Pengarah Juvana, Faizal Ishak. Faizal Ishak yang bawa kau. Yang bawa saya. Kau kata kau buat prop jadi extra tu dalam dia punya pengarahan. Tetapi karya yang berbeza. Kat sini bagi lori tu pergi dulu. Okey. Jadi maknanya Faizal Ishak lah yang discover lori dia. Lori. Faizal Ishak lah yang discover kau punya bakat, kau punya talent. Saya boleh kata begitulah. Sebab Faizal Ishak bukan semudah itu bagi saya terus pegang role yang besar. Tapi dia cuba juga saya dengan role yang kecil, ekstra dulu. Kemudian ekstra berdialog. Kemudian untuk galas watak yang besar tu pun saya diminta pergi casting. Saya dalam keadaan saya tak faham drama, saya tak ada ilmu.
tapi ada minat kan. Ya. Tapi aku rasa dia dah nampak bakat kau. Sebab bakat ni tak boleh diajar, Johan. Kan? Bakat ni dia dilahirkan. Allah Ta'ala bagi. Kan dia bagi kelebihan tu. Kelebihan tu dia bagi pada setiap makhluk dia. Kau dapat mungkin kau dapat ini, kau orang lain dapat lain. Semua orang dapat bahagia masing-masing lah. Alhamdulillah. So Faizal Ishak lah yang discover kau. So macam mana kau kerja dengan dia? Maksudnya sepanjang proses Juvana tu, daripada TV sampai ke filem kan, dan aku percaya mesti banyak lah kau terlibat dengan dia, banyak kan, projek-projek dengan dia. So macam mana kau lihat dia sebagai pengarah? Dia penyayang. Dia sayang semua orang. Dia sayang karakter dia, dia sayang prop dia sayang technical, dia sayang everything. So bila dia datang, dia menghormati semua. Kita rasa dihormati oleh beliau. So kita rasa disayangi oleh beliau, sampai kita pun tak nak sia-siakan amanah yang kita dapat tu. So kita nak give the best. Maknanya bagi segala-galanya. Bagi segala-galanya untuk karakter yang macam tu. Untuk karakter yang macam tu. Sebab mengenali beliau memang penyayang. Kadang-kadang boleh jadi abang, kadang-kadang boleh jadi ayah. Ya. So dia bekerja dekat set tu, maknanya dia tak ada favor, tak ada, dia layan semua anak-anak dia ni secara apa? Jujur, telus. Kalau saya Robocop lah. Saya selalu digelar Robocop masa awal-awal Juvana dulu. Habis lakon kayu. Okey. Saya terima. Saya terima. Tapi improve. Alhamdulillah. Saya nak belajar. Hari pertama syuting tu, saya tak malu, tak segan silu. Saya berjumpa pula dengan Zahiril Azim yang pegang watak utama dalam drama Juvana. Saya jumpa Zahiril Azim, Bob tolong saya tak pandai berlakon. Masa tu di lokasi kan. Jadi Bob dengan berbesar hatinya dia minta saya confirm macam inilah, duduk macam ini. Dan dia yang ajar saya macam mana nak deliver botak. 100% boleh kata 90%. Kan 10% tu daripada persekitaran. Itu yang bestnya bila kita berada dalam satu team yang best ya. Best. Pelakon-pelakon susah nak dapat macam tu Kau rasa maknanya sekarang ni untuk nak dapat balik keadaan yang macam tu, berada di set yang actually kita betul-betul nak bagilah. Kita betul-betul Johan betul-betul nak buat watak tu, nak bagi 100%. Tapi Johan faham kalau Johan ni tak ada ilmu. Jadi mereka ni memang Johan rasa sangat bertuah. Ada Zahir Azim, ada Bron Palare, ada Beto Kushairi. Alhamdulillah banyak Johan belajar dalam drama Juvana tu. So bila ke filem semua cast ada yang tak ada kan bila dia ke filem. Dia dah pergi lain pula. Bila ke filem ni, ada beberapa pelakon dia dah mula rasa macam aku dibayar segini je, aku dibayar segitu je. Ada juga. Dia ada isu duit pula. Ada isu begitu juga. Dulu tak ada. Saya dulu drama Juvana, gaji saya RM2,000 saja. Kerja 45 hari. Tapi saya anggap besar sebab saya fikir masa tu aku kalau kerja 7E pun 1,000 dulu. KFC pun 1,000 lebih kan. Dapat 2,000. Alhamdulillah okey lah. Time tu lah. Tak tahu kan. Kita tak tahu, kita memang nak berlakon ni kan. Nak jadi orang. Tapi maknanya kalau kau ini luar topik sikit lah. Kalau kau di offer, maknanya skrip bagus, karakter best, tapi payment tak best. Maksudnya kau buat ke tak? Jangan sampai langsung jangan terlalu tak best lah. Faham. Sebab saya kena angkat nama kita ni. Maksud dia stay maknanya dalam toleransi lah. Tak ada lah macam ketat terlalu rendah pun tak boleh. Betul kan? Tak boleh juga sebab kalau tak nanti market rosak. Marah orang. Kau ni murah-murah, kau ni murah, harga diri kau begitu. Tapi kau ada buat indie ke? Indie independent short film yang ada juga kadang-kadang macam baru-baru ni. Dulu ada saya buat je. Kalau dengan pelajar-pelajar saya tak ada ambil apa-apa bayaran pun. Saya pergi secara percuma. Ada dia orang jemput saya datang. Bila ada waktu saya datang. Saya tak minta apa-apa pun. Saya memang nak niat saya nak belajar lakonan. Saya tahu banyak yang saya tak tahu. Jadi peluang-peluang ni saya tak lepaskan. Sampai sekarang pun. Tapi sampai sekarang dia orang dah bayar saya. Contoh baru ni maksud aku pasal apa nak belajar apa semua tu ada sampai sekarang. Sampai sekarang
Saya perlukan cikgu, saya perlukan ilmu. Sebab ilmu ni yang boleh buat saya relevan. Kan? Tak apa orang kata tak ilmu ni tak habis kan. Boleh cari kan. Dia tak akan habis. So kau berlakon Juvana tu daripada zero, maknanya orang tak kenal kau lagi. Orang tak kenal saya. Kau ni out of nowhere tiba-tiba muncul berlakon second lead tu. Kira macam second lead lah, watak jahat, leading jahat dalam TV punya Juvana. So filem pun kan stay the same character kan? The same character. So macam mana kau terima benda tu? Maksudnya lepas Juvana keluar, sebab Juvana meletup waktu tu tak sangka. Dan semua hampir semua pelakon-pelakon tu adalah yang baru, yang muka baru, bakat baru yang muncul dalam tu, dan diorang pun zaman tu tak ada Insta famous apa semua lagi kan. Kau naik dari bawah lah. So soalan aku adalah macam mana kau penerimaan kau selepas tu? Sebab tiba-tiba kan drama tu meletup. Betul. Macam sekelip mata juga kan? Sekelip mata. Dan sekelip mata juga saya berubah. Itu saya akui lah, manusia biasa. Berubah dari segi bangga diri, salah letak bangga tu dekat mana? Ada. Saya faham diri saya. Kan diri kita faham diri masing-masing kan. Saya melihat lepas beberapa ketika baru saya faham yang saya ni ada terlupa diri ni. Masa saya diberi impak yang sangat besar. Orang kampung datang Kuala Lumpur nak belajar datang belajar di Melaka. Family duduk Kuala Lumpur. Dapat peluang cari makan dalam benda yang kita minat sangat-sangat. Dan Juvana jadi batu loncatan untuk saya. Tak sangka sekali saja peluang supporting pula tu, belum lagi leading. Tapi dah lonjak saya sangat besar masa tu. Saya boleh anggap fenomena masa tu. Sampai saya menang artis lelaki baru popular. Anugerah Bintang Popular Berita Harian. Untuk drama Juvana. Untuk drama Juvana. Sampai saya menang. Begitu tingginya rating drama tu, dan spark tu sangat besar kepada saya. Jadi saya rasa bangga dengan diri. Dan benda tu sangat salah. Dan itu juga yang membuatkan kau hilang sekejap kan? 2015 kau stop kejap kan? Bukan stop lah, macam kau menyepi kejap. Kau tak nak menonjol diri sangat. 2015 bang, masa tu ibu saya dia sakit arwah kan. Saya tak tahu waktu hari tu saya berat sangat nak keluar rumah, tapi teringin nak beli rokok. Keluar saya balik, arwah ibu saya dia jatuh sakit. Masuk hospital tahun 2015 di Hospital Serdang, kemudian dipindahkan ke IKN, Institut Kanser Negara, dan meninggal waktu tahun 2015. Selepas tu saya rasa apa yang saya buat selama ni banyak salahnya kan. Saya hilangkan diri sekejap. 2015 selepas ibu saya arwah, saya sedar yang sepanjang perjalanan saya banyak silap yang saya lakukan. Jadi saya perlukan masa untuk saya cari diri saya. Paling utama memang hati saya terrobek lah. Kehilangan orang yang paling saya sayang, yang amat saya sayang. 3 bulan, 4 bulan lepas tu baru saya balik. Dan saya dah mula kurang dapat tawaran. Kan TV ni dia tak boleh kita stop lama, dia pengganti terlalu ramai kan. Betul. 2015 dan bermulalah tahun seterusnya dan berikutnya saya kurang mendapat tawaran drama. Tapi saya tak ada langsung, ada juga, tapi tak macam 5 tahun pertama. Maknanya kurang rancak lah. Kurang rancak selepas balik tu compare dengan sebelum tu. Waktu tu rancak offer datang. Offer tak putus-putus. Bayaran dari yang Juvana tu yang begitu, tiba-tiba drama yang seterusnya berpuluh kali ganda. Saya terkejut. Saya kata kemudian drama seterusnya naik lagi gaji saya. Terkejut saya. dan saya hire ada management datang nak saya hire mereka. Saya hire sebab saya punya jadual terlalu padat. Faham. Lepas tu bila kau balik, lepas tu dah jadi slow sikit, sekarang dah mula ada ni balik lah, pick up balik lah. Dah mula pick up tapi PKP pula PKP pula. Cuma
dia dah tak sama macam saya yang dulu lah. Dulu saya setahun jagung, kemudian yalah bawa diri sendiri, sedangkan banyak guru-guru dekat dalam industri ni yang saya kena jumpa sebenarnya. Banyak saya kena jumpa untuk saya belajar kan, macam mana nak bertatih dalam lapangan seni, nak angkat nama industri, tapi saya tak buat. Saya tak buat. Tapi kesedaran tu ada, kesedaran tu timbul, betul lah. Banyak yang saya tak tahu, banyak saya kena belajar. 2018 saya dapat satu filem besar bagi saya, Mat Kilau. Oh, Mat Kilau. Ya. Syamsul Yusof. Aku terlibat juga tu. Ya, bernama saya dapat. Adalah sikit. Watak apa pembesar-pembesar gitulah. Geng-geng sana. Okey, lepas tu kita pernah selisih masa tu dekat tu. Okey, yang itu saya betul-betul cakap dekat diri saya perlu cikgu. Saya perlu seseorang yang memang matang dalam industri untuk ajar saya. Saya bertemu dengan Q Haidar. Saya rapat dengan Abang Q actually, Q Haidar. Saya jumpa dia, saya bagi tahu hasrat hati saya. Saya nak score filem ni bang. Tolong, boleh tak abang tolong saya kan? Q Haidar tolong saya banyak. Banyak yang saya tak tahu, saya mula tahu. Dan bila saya tahu, dia bagi saya persepsi yang lain lah dalam lakonan. Lakonan ni luas. Jadi bila saya deliver Mat Kilau, saya dapat vibes yang berbeza sebelum filem tu keluar lagi. Even Syamsul Yusof pun big applause dekat Johan. Watak Johan kecil dibesarkan. Jadi perbezaan Johan 5 tahun awal dengan selepas Johan, setiap karya Johan kena ada guru, memang jauh. Betul, jauh lebih baik. Betul lah tu. Cara kau tu dah betul lah tu. Cuma kalau drama susah lah kalau nak selalu jumpa guru. Drama kita buat je. Aku pun konsep drama ni kita buat ikut. Aku drama tak tinggi sangat pun, sebab bagi aku terutama macam telemovie lah. Sebab telemovie ni kan dia macam dia bunuh kita punya filem sebab konten-konten. Okey. Kan bila dah kerap sangat telemovie, dia orang buat banyak sangat, seminggu sampai ada 4 telemovie. So konten yang untuk buat filem tu dia orang dah ambil family punya drama ke apa. Kalau kita tengok negara-negara maju, dia orang boleh angkat isu-isu family. Kita kalau angkat, siapa nak tengok? Tak ada angkat ke, sebab benda tu dah jadi lambatkan dekat TV. Okeylah, sebagai penutup, boleh kau ceritakan sikit lah pasal watak botak. Botak. Dalam Juvana. Watak engkau dalam Juvana tu botak, dan macam mana kau interpret atau kau bawa watak tu? Watak botak tu memang saya belajar dari Zahri Azim. Dia yang lock bagaimana intonasi botak, macam mana botak deliver kan. Dan memang saya sendiri kaedah yang saya bawa tu, saya takut nak lepaskan botak tu sampai bawa ke rumah. Terbawa method dia ajar kau method lah ni. Zahiril tak ajar saya method. Saya mungkin kau ambil benda tu sendiri yang saya ambil exciting, terlupa nak belajar penutup macam mana. Okey. Tapi so kau terbawa watak. Saya pegang habis syuting pukul 11 malam. 11 malam dalam van pun botak lagi. Balik rumah botak apa dia buat kalau malam hari? Apa dia tidur macam mana? Dia bangun, betul. Dia bangun tidur apa dia fikir. Jadi saya apply benda tu hari-hari 45 hari. Kalau botak balik syuting pukul 2 pagi, pukul 8 pagi call time, kadang-kadang pukul 4 pun tak boleh tidur. Botak memang tak boleh tidur. Botak dekat sekolah pun kaki pukul. Memang susah tidur. Entahlah. Bagi aku sebab tu watak kau hidup, watak botak tu hidup dekat skrin tu, sebab kau bawa benda tu. Kau bawa memanglah untuk kita sebagai pelakon dia jadi impact tak best lah, sebab kita jadi orang lain kan. Tapi impact untuk skrin tu kan memang baguslah. Ini adalah salah satu trik ataupun cara untuk kau nak bawa watak tu dalam masa yang singkat. Saya pun tak sangka. Saya tak, benda tu tak ada orang ajar. Saya cuma fikir yang nak score je, nak sampaikan yang sehabis baik. Jadi apa yang botak fikir, apa yang saya fikir itu botak. Apa yang saya rasa itu botak. Sebab kemudian dengan bantuan fizikal, 2 hari sekali saya kena cukur rambut saya. Wardrobe cukur rambut saya bang. Cukur, so benda tu membantu sebenarnya. Kan lepas tu baju pakaian. Kita sarungkan baju sekolah tu. Sarung dah membantu juga. Kita nampak botak kan.
walaupun offset tetap ada jiwa botak tu. So pada saya emosi tetap emosi saya sendirilah pada saya kan. Tetapi macam mana saya nak apply botak tu, saya kena percaya saya botak. Saya masa tu saya percaya betul saya botak. Sebab dalam diri kita ni dia ada lapisan-lapisan dia. So maknanya banyak karakter dalam diri kita, tapi salah satu yang kita pilih untuk kita tunjukkan pada orang. Maknanya semua orang ada jahat dalam diri dia. Ada pembunuh. Kita tak perlu nak jadi jahat macam orang lain, sebab kita boleh create kita punya own jahat. Itu aku percaya benda tu lah. So kita cari. Saya memang sentiasa percaya dengan Tok Ayah. Saya selalu ikut kelas Tok Ayah walaupun online. Tok Ayah selalu buat online juga, macam dekat Finas. Kemudian Tok Ayah pun banyak menang pelakon pembantu terlalu banyak sampai saya pun yang first Paloh ke apa, saya tak ingat Paloh. Tak menang pun. Dicalonkan. Calon je. Redha menang. Redha pelakon lelaki terbaik. Habis benda-benda tu semua tak ada apa pun sebenarnya. Aku tak ambil benda tu macam hak aku pun. Sebab kita hidup kat dunia ni pun yang hidup ni bukan kita. Maknanya anugerah Allah kepada setiap individu dan bagaimana kita menghargai, dan kita harus memulangkan segalanya kepada dia. Tak ada satu pun milik kita sebenar-benarnya. Yang wujud tu hanya dia aja. Maknanya segala-galanya kita return pada dia. Sebab tu aku tak pernah ambil benda-benda tu. Aku tak pernah ambil itu sebagai aku. Sebab aku sentiasa merasa aku bodoh. Aku tak pandai, aku bodoh. Tapi ini semua bukti kewujudan Allah adalah kebodohan aku. Sebab aku bodoh, aku sedar, aku tak reti, aku tak pandai. Tapi kenapa Allah bagi benda-benda ni pada aku? Kenapa dia bagi pada benda? Kerana dia berhak untuk nak bagi pada siapa dia nak bagi. So benda tu, itu dia bagi kat aku. So aku terima benda itu, bukan untuk aku, tapi dia bagi pada aku ambil tapi bukan menjadi hak aku. Kena ada rasa benda tu. Kau ada kereta pun bukan hak engkau pun. Tak bangga dengan apa yang kita ada. Tak ada. Sebab ini semua Allah punya. Sebab tu bila kita berwuduk tu, first kali apa, basuh muka kan. Basuh muka. Muka kita tu basuh tu bukan basuh air cuci muka kan. Ini kesombongan kita, keangkuhan kita. Kita kebanggaan, kita bangga diri kita. Kita rasa kita bagus, kita hebat. Semua ni ada dekat muka kita ni. First kali cuci muka, taubat. Wuduk tu taubat. Betul Tok Ayah. Apa yang Tok Ayah cerita ni, apa yang abang cerita ni, saya nampak. Saya dulu bila saya bangga dengan apa yang saya ada. Saya bangga dapat artis lelaki baru. Ada anugerah nak saya ambil. Tak payah. Dapat artis lelaki baru popular. Saya bangga dapat tercalon pun, saya dah bangga dah. Belum lagi menang. Tercalon pelakon lelaki terbaik anugerah skrin. Kan dah menang, dah bangga. Bangga berlakon dengan heroin-heroin. Tapi sekarang dah tak ada kan? Alhamdulillah. Sekarang saya datang dengan rasa nak belajar. Saya pergi set pun nak belajar. Saya rela dimarah, sebab kalau marah tanda saya nak diajar. Ada orang nak ajar saya. So saya suka benda tu. Daripada orang langsung tak tegur saya, okey Johan next scene, orang tak tegur pun. Saya rasa tak seronok. Itulah, aku pun tak pernah rasa macam duduk sembang lama dengan kau macam ni. Dalam macam interview ni. Saya macam berarti jago. Maksud aku bukan. Maksud aku adalah tak pernah. Allah yang hantar aku untuk jumpa kau hari ni. Betul. Atas kehendak dia untuk mempertemukan aku dengan kau, dan aku rasa perbualan kita hari ni, sembang kita hari ni, banyak juga yang aku belajar daripada cerita-cerita kau. Betul. So aku rasa itulah, aku ucapkan selamat maju jaya lah pada engkau. Terima kasih Tok Ayah sebagai penutup. Abang, mungkin orang bila saya pergi ke majlis-majlis, mungkin orang tengok saya ni baik, mungkin saya ni baik budaknya kan. Tapi sebenarnya jahat kita tu orang tak tahu. Maknanya jahat kita tu tak semestinya pergi buat jahat dengan orang. Jahat pada diri sendiri. Itu orang tak tahu. Tapi Allah hukum dengan cara yang saya pun tak sangka-sangka. Saya rasa bersyukur, bertuah masih lagi diberi peluang berada dalam lapangan industri untuk saya capai impian saya. Jauh lagi perjalanan saya. Alhamdulillah, ada lagi job, ada lagi tak putus. Selagi dia bagi, dia akan bagilah. Maknanya itu hak dia. Kalau dia tak, kau tak nak job tu, maknanya dia tak nak bagilah.
Ya, bang. Maknanya kita bersangka baik je dengan dia. Sebab dia tak pernah bagi yang buruk pada kita, semua yang baik-baik. Kita je nilai benda tu macam tak elok. Macam tak. Sekarang ni pada saya bab kata orang putih, stay while it lasts. Setiap job yang datang kepada saya hargai, saya nak cuba yang terbaik, saya nak belajar lagi macam mana nak deliver watak ni. Pasti ada sebab ni. Diorang panggil saya untuk bawa watak ni kan. Saya nak belajar untuk deliver dengan baik, dan bila dah berjaya deliver dengan baik, alhamdulillah, serah pada Allah. Ni semua Allah punya. Kan kita rasa berkat tau bang sekarang ni. Sekarang ni nak tidur pun sedap, seronok, ayah pun sejuk. Betul. Benda-benda tu yang yang buat saya happy sebenarnya, keberkatan lah. Okey guys, itu saja perkongsian daripada Johan Asyari hari ni bersama dengan aku. So korang jangan lupa untuk pergi ke movie.com untuk menonton filem Juvana yang sedang ditayangkan di movie.com. Okey guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.